Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita Pagi Langkawi ketika ini saya bersiaran secara langsung kepada anda menerusi Selamat Pagi Malaysia dari Lembaga Pembangunan Langkawi LADA untuk berkongsi kepada anda mengenai dengan kesiapsiagaan LADA untuk membuka semula sektor pelancongan dan pintunya kepada pelancong tempatan khususnya seperti mana yang telah pun dirancang oleh LADA insya-Allah bermula daripada 16 September yang akan datang. Dan untuk berkongsi mengenai dengan itu bersama-sama dengan saya pada pagi ini, tetamu saya yang berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif LADA Encik Nasaruddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Secara ringkasnya mungkin boleh berkongsi antara peranan LADA untuk membuka semula sektor pelancongan di Langkawi seperti mana yang telah pun dirancang 16 September depan. Okey, sememangnya LADA dan Langkawi telah bersedia untuk pembukaan semula sektor pelancongan di Langkawi. Segala perancangan kita susun melalui Pelan Pemulihan Pelancongan Langkawi yang kita ringkaskan sebagai Langkawi TREC. Jadi pembukaan antara persediaannya ialah penyediaan SOP bagi kemasukan pelancong nanti. Terima kasih. Seperti mana yang kita tahu, dan jika kita merujuk kepada negara-negara jiran yang menutup semula pintu pelancongan mereka selepas mengesan beberapa kes baharu harian yang boleh dikatakan tinggi, dan untuk tidak berlaku situasi sama di Langkawi, mungkin antara saranan dan juga cadangan daripada LADA untuk mengatasinya. Ya, kita amat berhati-hati dalam pematuhan SOP ketika pembukaan semula pelancongan Langkawi nanti. Itulah sebabnya kita mendapatkan khidmat nasihat dan juga pandangan dari berbagai jabatan termasuklah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, pihak MKN sendiri dan juga pihak MOTAF. Dari semasa ke semasa kita berbincang tentang SOP ini dan kita telah pun mengemukakan cadangan SOP kita untuk kelulusan pihak MKN. Terima kasih. Tuan, kurang lebih 4 bulan sahaja lagi 2021 bakal menutup tirainya. Jadi sasaran daripada pihak LADA sendiri untuk melihat kemasukan pelancong, mungkin sasaran daripada jumlah angkanya. Okey, dari segi sasaran kemasukan pelancong, kita ada kalau 3 bulan lagi kita mensasarkan kedatangan pelancong adalah antara 100,000 ke 200,000 sebulan. Jadi untuk baki tahun ini mungkin kedatangan pelancong antara 300,000 hingga ke 500,000. Jadi untuk makluman kedatangan pelancong kita perlu kawal untuk mengelakkan kesesakan berlaku di pusat-pusat pelancongan kita. Setelah ditutup Langkawi kepada sektor pelancongan khususnya dalam negara dan juga antarabangsa, jadi Langkawi bakal membuka semula sektor pelancongannya. Sedikit harapan daripada pihak pemain industri dan juga LADA sendiri untuk melihat kembali meriah di Langkawi. Okey, harapan kita ialah pelancong dapat menikmati keindahan dan produk-produk pelancongan yang ditawarkan oleh Langkawi secara baik, dan untuk harapan kepada pemain-pemain industri di Langkawi kita dapat melayan tetamu kita secara baik bagi menjaga nama baik dan status Langkawi sebagai destinasi pelancongan pilihan rakyat Malaysia. Sedikit pesanan ringkas kepada mereka ataupun bakal pelancong yang bakal hadir ke Langkawi kelak untuk terus mematuhi SOP yang digariskan untuk bersama-sama membendung penularan COVID-19. Okey, sebagai pesanan ringkas untuk semua bakal-bakal pelancong ke Langkawi, saya rasa apa yang terbaik adalah membuat perancangan awal pada kali ini. Misalnya semua tempahan hotel perlu dibuat lebih awal, tiket feri dibuat pembelian lebih awal, termasuk juga produk-produk pelancongan, misalnya naik ke kabel car di Cincang juga boleh dibeli tiket-tiket itu secara online supaya mengelakkan kesesakan di kaunter tiket. Pelancong-pelancong pada kali ini perlu mempunyai kawalan kendiri yang lebih baik dan elakkan tempat-tempat sesak, termasuklah ketika bermandi manda di pantai. Kemudian kita juga menasihatkan pelancong-pelancong supaya datang lebih awal, misalnya di terminal feri. Sebab apa? Semakan 2 dos vaksin dan mencapai tahap matang 14 hari itu akan kita buat semakan. Jadi sebelum naik ke feri itu, tempoh masa yang lebih lama adalah diperlukan. Jadi kita nasihatkan semua penumpang-penumpang sama ada feri ataupun di lapangan terbang untuk
untuk tiba lebih awal. Terima kasih. Baik, dan itu antara harapan yang disuarakan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi Lada untuk melihat sektor pelancongan di Langkawi kembali menyinar. Baik tuan, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Jadi setakat itu dahulu langsung dari Langkawi untuk perkongsian cerita pagi kali ini. Kembali semula ke studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.